Kita teruskan kepada waktu penaikan Perdana Menteri. Saya ingin jemput Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Jazlan. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Macang minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan jumlah keseluruhan projek perumahan yang terbengkalai mengikut pecahan negeri sehingga tahun 2021 dan apakah punca sebenar ianya berlaku serta apakah jalan penyelesaian daripada pihak kementerian terhadap perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Macang. Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga 30 September 2021, sebanyak 79 projek perumahan swasta meliputi 17,724 unit rumah telah disahkan sebagai terbengkalai di Semenanjung Malaysia mengikut Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 dan kesemua projek ini melibatkan 11,824 orang pembeli. Kategori 79 projek tersebut adalah seperti berikut. Sebanyak 38 projek ataupun 11,511 unit rumah melibatkan 6,319 pembeli sedang dalam peringkat perancangan bagi mengenal pasti kaedah dan mekanisme untuk memulihkan projek tersebut melalui penyelesaian yang dipersetujui bersama oleh pemaju penyelamat dan juga pembeli. Sebanyak 26 projek pula iaitu 3,383 unit rumah yang melibatkan 2,806 pembeli pada waktu ini berada dalam peringkat yang statik yang mana sedang dalam penyelesaian isu perundangan. Manakala 15 projek ataupun 2,830 rumah yang melibatkan 2,699 pembeli berada dalam peringkat yang sedang dipulihkan. Sebagai untuk makluman berkaitan dengan pecahan projek perumahan swasta terbengkalai mengikut negeri sehingga 30 September 2021. Di Selangor terdapat 33 projek yang membabitkan 10,974 unit rumah dibina dan 6,308 yang telah dijual. Kelantan 12 bilangan projek, unit dibina 946 dan yang telah dijual 918 termasuk 4 yang berada di dalam kawasan Parlimen Macang. 9 di Johor membabitkan 2,785, 6 di Pahang membabitkan 623 unit rumah yang dibina, 6 di Terengganu membabitkan 612, 5 di Perak membabitkan 341, 4 di Negeri Sembilan membabitkan 594 unit rumah yang dibina, 2 di Kedah membabitkan 680 unit rumah dibina, 1 di wilayah persekutuan membabitkan 90 unit rumah dibina, 1 di Melaka yang membabitkan 79 unit rumah yang dibina. Manakala 3 negeri iaitu Pulau Pinang, Perlis dan di wilayah persekutuan mencatatkan kata projek terbengkalai yang kosong, projek terbengkalai yang berlaku di negeri tersebut. Untuk maklumat Ibu Berhormat, berdasarkan analisa yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, punca kepada 79 projek perumahan terbengkalai telah diklasifikasikan seperti kategori seperti berikut. Pertama, tahap kewangan syarikat yang amat lemah yang terdiri daripada 65 projek. Tidak memenuhi syarat pembangunan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Kelemahan pengurusan projek oleh syarikat. Pemaju asal tidak dapat dikesan. Bantahan pemajuan perumahan oleh penduduk sekitar. Masalah pemindahan setinggan menyebabkan pemajuan tidak dapat diteruskan. Masalah kontraktor yang dilantik oleh pemaju tidak cekap. Dan juga yang paling utama antaranya ialah projek itu sendiri tidak berdaya maju ataupun viability of the project has not been solid. Untuk maklumat Yang Berhormat, kaedah pemulihan yang digunakan bagi menyelesaikan projek perumahan terbengkalai
adalah melalui dua. Satu adalah mediation, the other one adalah melalui intervention bagi tujuan memastikan projek pemulihan ini dapat diselesaikan. Sejak tahun 2009 sehinggalah pada saat ini, alhamdulillah KPKT telah berjaya menyelesaikan projek perumahan swasta terbengkalai sebanyak 215 projek, iaitu sebanyak 59,090 unit rumah dan yang membabitkan atau melibatkan seramai 39,247 orang pembeli. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih sekali lagi Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri ada menyebut tadi senarai projek-projek terbengkalai mengikut negeri-negeri, dan sekali lagi saya sebut di sini di Kelantan 12 projek terbengkalai yang mana unit rumah yang dibina berjumlah 946 dan jumlah pembeli ialah 918. Dan di Machang sendiri ada 4 projek seperti Taman Seri Jaza, Taman Seri Bistari, Taman Perisai Kemuning dan Taman MJ Kemuning 2. Soalan tambahan saya, berapakah nilai sebenar keseluruhan projek yang terbengkalai ini di seluruh negara? Dan berapakah perbelanjaan yang terpaksa kerajaan keluarkan jika pihak kerajaan berhasrat ingin menyelamatkan kesemua projek-projek terbengkalai tersebut? Dan saya mohon khusus kepada Yang Berhormat Menteri untuk melihat 4 projek yang terbengkalai di kawasan saya ini, kalau boleh ada kaedah serta jalan penyelesaian segera untuk diselesaikan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Baik, sebagaimana yang saya sebut tadi, cara dan kaedah kita lakukan penyelesaian projek-projek terbengkalai ini adalah melalui 2 kaedah. Satu adalah kaedah mediation, yang kedua adalah kaedah intervention mengikut Akta 118, Akta Pemajuan Perumahan, Pelesenan dan juga Peraturan. Tapi sebagai menjawab soalan yang ditanya, tadi saya sebut 79 projek yang membabitkan 17,724. Kalau diambil daripada sudut GDV, jumlahnya mencecah hampir 5.57 bilion kalau GDV. Tapi barang diingat, ada projek-projek yang terbengkalai yang telah melewati tempoh-tempoh seperti 10 tahun akan mengalami susut nilai. Ini saya bagi hanyalah anggaran. Demikian juga dari segi soal pemulihan. Banyak di kalangan pemulihan bergantung pada kaedah. Kalau kaedah mediation yang memungkinkan kita berunding semula dengan liquidator, dan liquidator boleh ada sometimes buyback arrangement dengan pembeli, maka nilai ataupun kos dia akan menjadi lebih rendah. Dan ada juga di mana kita lakukan intervention. Kita melakukan penyediaan facilitation fund kepada pemajuan-pemajuan perumahan, kos rendah dan juga kos sederhana, Yang Hormat. Dan angka ini sebagaimana tadi yang saya sebut, jumlah yang kerajaan telah belanja dalam tempoh hampir 10 tahun adalah berjumlah, bentar ya, Hormat, $219,793. Ini adalah yang direct intervention yang kita sediakan facilitation sehinggalah rumah itu selesai. Jadi untuk Machang, saya nak maklumkan keempat-empat projek perumahan ini membabitkan 96. Dan 3 daripadanya adalah berada pada peratusan 95. Malahan 3 daripada 4 tersebut telah pun diduduki. Maka insya-Allah sebagaimana yang diminta, insya-Allah kita akan cari kaedah penyelesaian dan saya jangkakan ia adalah suatu yang berada di peringkat yang akhir dan saya rasa mungkin bukan sukar untuk diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah memandangkan projek perumahan terbengkalai amat membimbangkan, khususnya pemberi rumah pertama kali? Adakah kerajaan atau kementerian akan set up satu polisi, ya, build first sell later, satu polisi yang boleh menjamin pemberi akan dapat rumah? Saya minta penjelasan dari Yang Berhormat.
Ya, terima kasih Hormat. Memang itu antara kaedah yang terbaik, iaitu build and sell. Dan setakat ini hanya ada 4 pemaju je yang dapat melakukan kerana kedudukan kewangan mereka yang kuat. Dan mereka yang melakukan build and sell ni tak payah memohon pun APDL, Advertising Permit dengan Developer License. Namun pada waktu ini keupayaan amat terbatas. Cuma menjawab kepada soalan Yang Berhormat, antara yang akan saya telitikan adalah soal kata penambahbaikan dan pindaan-pindaan dalam Akta 118 ini sendiri, yang perlu kita lakukan untuk memberi jaminan yang jauh lebih kuat dan padu kepada pembeli, nasib-nasib pembeli. Antaranya ialah bila mana kita letakkan setiap pemaju dia kena letak saham deposit. Dulu sekadar kata 200,000, sekarang kita dah tingkat kepada 3%. Dan di bawah section, di bawah section 6 kalau tak silap saya, ketua pengawal, menteri dan juga KSU mempunyai kuasa bila mana duit itu dimasukkan dalam HDA. Namun apa yang saya dapati mutakhir ini ialah duit itu boleh digunakan oleh pihak pembiaya, terutamanya dalam bentuk biji. Ini menyebabkan kepentingan pembeli-pembeli tak dapat dijaga secara lebih terbela. Jadi antara pendekatan yang akan datang insya-Allah, selain daripada build and sell yang mungkin saya akan cari some few dedicated developer yang boleh lakukan, pindaan pada atas 118 ini pun akan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.